Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, tuan-tuan dan puan-puan. Sehingga kita berjumpa lagi dalam program Bicara Usahawan pada malam ni, 11 Oktober 2023, 9 malam insyaAllah. So, seperti biasa, yang mana yang dah join sila ambil tempat. Macam biasa, kita tenang-tenang tuan-tuan dan puan-puan. Tolong saya sekejap boleh tak? Tolong war-warkan lagi kepada grup-grup yang mana yang tuan-tuan ada. Tolong ajak lagi ramai-ramai sahabat-sahabat kita untuk pastikan dia orang berada di depan skrin. Skrin laptop ke, skrin handphone ke, tak kisah. Yang penting masuk ramai-ramai. Kita nak pastikan malam ni ramai di antara kita yang dapat manfaat sesuatu perkongsian daripada kita punya rakan niaga. Okay. Alright, tapi sebelum tu tuan-tuan dan puan, seperti biasa, sebelum kita mulakan bicara kita pada malam ni, saya rasa lebih elok kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. So, pada malam ni sebelum tu saya kenalkan diri saya. Mungkin yang ada dalam Zoom ni mungkin belum kenal saya. Right, nama saya Hazlan bin Hussein, ataupun lebih dikenali sebagai Cik Lan lah, dekat Ikhtisas ni. Saya akan kemudikan ataupun akan bersama dengan tuan-tuan insya-Allah sejam ataupun sejam lebih dalam slot di mana setiap minggu kita akan adakan ataupun setiap 2 minggu sekali kita akan adakan Bicara Usahawan. So, untuk makluman Bicara Usahawan ni kita akan menjemput speaker-speaker sama ada EP ke ataupun AD ke ataupun JAD ke ataupun boleh jadi MD untuk berkongsi pengalaman masing-masing ataupun berkongsi apa juga yang boleh mereka kongsi dengan kita untuk memajukan diri kita dalam perniagaan takaful di Ikhtisas khususnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya kenalkan kita punya speaker, jadi macam tuan-tuan boleh nampak dekat sini, mungkin saya boleh kecilkan kita punya slide ni sebentar. Okay, alright. So saya kenalkan bersama-sama kita dalam tempoh 1 jam ni insya-Allah adalah Hajah Umi Salwa Ahmad, iaitu Group Agency Director. Kak Umi ada ke di talian? Silakan. Assalamualaikum semua. Dengar tak suara saya? Waalaikumsalam. Sekejap Kak Umi, saya kecilkan ni sekejap ya, sebentar. Alright. Okey, silakan Kak Umi, apa khabar? Sihat? Baik-baik, alhamdulillah. Alright, Alhamdulillah. So seperti biasa Kak Umi macam yang kita dah maklumkan lah bila mana kita setiap minggu ataupun 2 minggu sekali memang kita akan ada bicara usahawan. Jadi pada malam ni Kak Umi, kita bawakan seorang Super Achiever Club Ikhtisas iaitu Hajah Umi Salwa untuk kita sembang santai-santai Kak Umi. Boleh mungkin saya pun ada beberapa soalan di penghujung rancangan ataupun di tengah-tengah rancangan kita ni malam ni, mungkin kita akan beri peluang kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita untuk bertanyakan dekat Kak Umi lah. Boleh Okey, insyaAllah. Alright. Okey, Kak Umi. Macam biasa, so soalan pertama saya dalam bicara usahawan ni of course lebih kepada kita nak Kak Umi mungkin boleh kenalkan diri, right? Mungkin boleh kenalkan diri dan dalam masa yang sama boleh maklumkan juga dengan ramai-ramai dekat kita ni, Kak Umi sepanjang dekat Ikhtisas ni dah berapa lama dan sekarang ni adakah Kak Umi memang buat full time dan sebagainya. Silakan Kak Umi, silakan kenalkan diri. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk semua, Waalaikumsalam. insyaAllah. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum. Cantik Yumi. So, Alhamdulillah malam ni diberi tugas dan amanah oleh pihak Ikhtisas. Encik Syidi dah inform awal untuk saya bertugas malam ni untuk kita buat perkongsian sikit lah sebenarnya. So terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih the first thing untuk kita punya bos Cik Azam, Cik Lan, Cik Rashidi sebagai tunjang utama Ikhtisas sebenarnya. Tanpa orang-orang kuat di belakang kita ni, siapalah kita sebenarnya kan untuk bersama-sama dalam Ikhtisas ni sebenarnya. Okey, sebenarnya nama diberi, mungkin yang ada yang dah kenal, ada yang belum kenal saya kan. So saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Umi Salwa binti Ahmad. Okey, anugerah daripada Allah SWT. Sampai kini saya berasal daripada Selangor HD. Family saya sebenarnya keluarga yang berhijrah lah. Maksudnya daripada Merauke kita berhijrah ke negeri Pahang. So, latar belakang pendidikan saya diploma in business study lah. So, background dalam perniagaan juga alhamdulillah related dengan kerjaya saya hari ini. So, bersesuaian lah. Mungkin cita-cita sebelum ni kita berbeza, tapi sebenarnya Allah nak sambungkan kita punya macam mana
dia punya kerjaya kita dengan apa yang kita belajar tu bersesuaian lah sebenarnya, walaupun cita-cita kita berlainan dan impian kita, tapi sebenarnya Allah lorongkan untuk kita berada dalam industri takaful ni sebenarnya. So Baik. Mungkin Kak Umi boleh tak kita nak tahu sikit sebelum Kak Umi join sebagai orang kata, saya boleh katakan sebagai financial advisor ataupun perunding takaful ni, adakah Kak Umi ada buat kerja apa-apa ke sebelum ni, mungkin di syarikat mana-mana ke ataupun ada majikan sendiri ke ataupun macam mana Kak Umi? Oh, sebelum ni pengalaman kerja sebelum menyertai takaful lah maksudnya Betul. macam tu. Betul. Maksudnya sebelum ni saya pernah kerja di lawyer firm lah, syarikat guaman. Okay. Di bahagian litigation lah. So sedikit adalah ilmu tentang guaman tu, kita proses di macam mana, lawyer ni macam mana, bidang kerjaya dia kan. So menyediakan juga macam preparation untuk lawyer sebelum dia masuk court. Apa dokumen-dokumen yang kita kena prepare. Sebenarnya itu banyak kena kerja admin sebenarnya kita kena buat kan. Baik. Tapi macam kerja lawyer dia akan bawa dokumen tu untuk memudahkan urusan di mahkamah lah. Baik. So ketika itu memang Kak Umi dah berhijrah di Kajang ataupun masih di Johor Bahru? Belum. Masa tu masih di Pahang. Masih di Pahang. Masya Allah. Okey. Alright, Kak Umi, macam biasa kita tahu Kak Umi join dengan kita sekitar 2019 lah. So boleh tak saya tahu apakah big why Kak Umi di dalam Ikhtisas ni, dan mungkin masih kekal dalam industri consistently dekat Ikhtisas ni. Boleh share tak Kak Umi ada big why tersendiri dah, kenapa masih lagi ataupun kenapa nak join dalam bidang takaful ni Kak Umi? Your big why. Sebenarnya dalam bidang takaful ni memang kita telah diajar untuk ada macam vision board kan, kita akan ajar masa kita mula-mula sertai Ikhtisas tu, memang kita ada program yang macam apa impian kita, big why macam Encik Lan cakap tu kan. So antara big why yang kita macam benda tu, macam bila kita buat macam vision board, dia macam angan-angan macam kita rasa macam kita tak terjangka kita akan dapat benda tu. Tapi sebenarnya bila kita visualize, kita macam buat vision board ni, contoh nampak tak saya punya? Sekali lagi tengok. Nampak Boleh Kak dekatkan sikit dengan kamera tu. Jauhkan sikit. Kau tak nampak? Tak nak. Nampak. Okey. Okey, saya tunjuk yang saya punya ini yang tahun lepas pun tahu. Mana Sekejap. Okey. Background belakang tu kena Saya tutup punya- baru boleh nampak vision board Nampak tak? akak. Saya punya dah nampak dah. Okey. Okey, yang tu nampak tak saya punya Nampak. menunjukkan haji. Saya Okey. tulis date kat situ 29/6/2023. Masya Allah. So saya clearkan date sekali kat situ. Nampak tak? Okey. Nampak. Contohlah yang macam kita punya big why macam rukun Islam yang saya kena achieve insya-Allah. Sebenarnya orang kata benda tu memang kita kena usaha dan prepare alhamdulillah daripada duit hasil takaful ni juga. So impian tu kita boleh capai lah sebenarnya dalam tempoh masa macam terkumpul dana kan, kita ada dream. So macam insya-Allah lah kita kena clearkan dia punya target tu, memang alhamdulillah lah, memang Allah Maha melihat dan mendengar doa-doa kita tu dan impian kita, walaupun pada hanya papan yang kita buat simple je kan. Betul. Betul. Adakah yang tu dream board yang waktu bersama-sama kita di Central untuk Dream Chaser hari tu, Kak Umi? Ya, kat nilai tu. Lepas tu kita pun harapkan kawan-kawan mendoakan kawan-kawan asbab, kawan-kawan yang baik juga mendoakan kita untuk kita sampai ke sana kan. So alhamdulillah lah. Selain daripada menunaikan haji di Mekah, kalau kita boleh tahu ada apa-apa lagi dream board atau vision yang mungkin Kak Umi dah capai dekat dream board tu? Dream board tu tahun sebelum tu 2022 tu kereta yang saya impi tu kan, dapat sebelum haji tu. Okay. Sebelum tahun 2022. Sebelum tu. So tahun 2003 tu kita kan ada buat tu. So saya dah buanglah kereta tu. So macam masukkan version yang baru tu untuk memang tak nak dah benda lain. Memang kita nak fokus yang kita nak pergi. So belakang saya tu tengok saya punya background tu memang terindu-rindulah suasana tu lagi sebenarnya. Masya-Allah, Masjid Nabawi kan. Betul. Macam insya-Allah lah kita pun doakan sama-sama, mungkin kalau sahabat-sahabat dalam ni pun ada impian tersendiri kan untuk kita achieve lah sama-sama sebenarnya insya-Allah, sebab kita berkejaya dalam bidang yang baik ni yang memang ialah patuh syariahnya kan.
Masya Allah, Faham? Allah berkati setiap perjalanan kita dan impian kita tu insya-Allah. Okay, alright. Okay. Sebelum ni macam Kak Umi dengan Ikhtisas, mungkin yang rekrut Kak Umi, yang bawa Kak Umi ke Ikhtisas ni, boleh leadernya masih di sini ataupun macam mana? Perjalanan Kak Umi sebelum ni, yang boleh cerita tak asal usul Kak Umi macam mana boleh join dekat Ikhtisas ni? Oh, Ikhtisas ni sebenarnya daripada kita ukuah daripada hubungan kita dengan leader lah sebenarnya kan. Baik. Okey. Tapi dalam decision yang kita buat tu, kita mestilah kita pegang lah macam pegang ketungan kita dengan Allah tu. Sebab tu kita rasa macam walaupun leader saya tak ada dekat Ikhtisas pun sekarang ni, saya minta Allah bulatkan hati saya kalau inilah yang terbaik. Moga Allah teruskan terus sampailah akhir hayat perjuangan saya dalam takaful insya-Allah di Ikhtisas. Kalau ada sikit Okay. halangan yang Allah beri tu, mungkin adalah ujian sikit-sikit, cabaran tu memang di mana-mana pun ada kan. Betul. Tapi bila kita pegang macam tu, walaupun leader kita pergi ke mana-mana pun, insya-Allah kita kuat kat situ. Dengan semangat kawan-kawan yang ada support sistem yang baik kan. So mana kita kata boleh Kak Umi maintain kalau terus. ada dari segi cabaran apa tu semua, kira Kak Umi percaya itu hanya sebahagian daripada aturan Allah lah. Betul. Betul? Okay. Betul. Alright, so good. So sebagai seorang rakan niaga Kak Umi so of course you dekat Ikhtisas ni sebagai seorang rakan niaga yang orang kata cemerlang, apa yang Kak Umi nampak peluang yang ada dekat Ikhtisas ni dalam konteks kita nak sentiasa nak majukan diri kita tau. Contoh macam dekat Ikhtisas ni memang kita tahulah dari segi kempennya, dari segi strukturnya pun memang semua dah tersedia ada. Cuma ini saya nak your own view, pandangan Kak Umi sendiri, apa peluang yang Kak Umi nampak? Ni mungkin kita nak sharekan juga kepada rakan-rakan niaga lain mungkin tak nampak ni Kak Umi. So yang Kak Umi nampak yang dekat Ikhtisas ni apa special dia? Peluang untuk diri kita Peluang. nak majukan diri kita. Macam tu. Okay, sebenarnya peluang dia memang sangat banyak lah. Sebabnya yang satu kita nampak peluang kerjaan yang kita apa tu, masa kita tu, luangan masa kita tu kita bebas untuk setting macam mana. Mungkin cara macam saya ada anak-anak kan, family, mungkin berbeza dengan yang bujang untuk decide macam cara proses kerja dia tu. So kebebasan untuk kita untuk menyusun atur cara kerja kita tu, nak seimbangkan antara keluarga dengan family, itu satu macam yang pilihan yang saya rasa macam saya dapat income, saya dapat feel dengan keluarga, maksudnya menjaga keluarga dengan baik, maksudnya balance lah kerjaya kita dan dengan urusan rumah tangga macam tu. Bagi yang berumah tangga lah, kalau contoh orang yang bujang-bujang lagi mudah lah, dia terus boleh atur dia punya cara kerja dia tersendiri kan. Kat situ. And then kita tengok peluang yang ada dalam Ikhtisas ni, kita rasa support system yang bagus lah. Contoh dekat dalam Ikhtisas punya Facebook tu, setiap hari kalau macam kita rajin lah, kita akan buka ada saja tools yang Ikhtisas sediakan. Contoh saya ada blast satu iklan, saya tak tahulah yang lain perasan ke tak, berkenaan dengan garam tu. Saya ada dapat. Saya tak sangka. Sekejap Kalau contoh siapa yang ada Facebook, tolong buka je saya punya tu. Sekejap Boleh? Sebab saya gunakan benda tu macam mula-mula saya kata garam, apa kaitan garam ni saya kata. Boleh kongsi sikit pada yang tak dapat tengok. Okey, kat sini saya ada boleh tengok yang posting saya tentang poster Ikhtisas buat tu, takaful umpama garam. Okey. So saya punya ayat tu simple je, macam saya kata apa nak create lagi ayat kat atas ni, sebab penerangan dia dah ada kat situ. So saya just macam versus takaful versus garam je dalam kita punya kehidupan. Baik. So saya tak sangka ada daripada Kuala Terengganu KPDN, staff KPDN yang tekan link tu hari ni untuk dapatkan quotation. Masya Allah. Saya rasa macam benda tu saya tak ada, macam yang Ikhtisas buat tu tak ada post berkenaan dengan harga apa semua kan, tapi benda tu yang menyentuh hati dia sebenarnya. So jangan putus asa untuk berkongsi. Sentiasa berkongsi, sebab benda-benda ayat macam ni kan kadang-kadang penerimaan setiap orang tu berbeza kan. Dia kata yang ada yang menyentuh pasal garam je kot kan. Tapi benda tu yang dia boleh tekan link tu. Tapi sentiasa update lah. Saya ada perasan Kak Umi, posting ni kisah takaful versus garam dalam kehidupan kita. Wujudkan akaun takaful mengikut keperluan anda. Dan adalah Kak Umi sertakan dana hibah, dana medical card, dana persaraan, dana pendidikan, dana simpanan pelindungan penyakit.
And then ada PM me teknik tekan link di bawah kan. So Tapi saya mana tengok kat bawah tu tak ada orang, tak ramai pun likes. adalah Tapi sebenarnya saya, Cik sebenarnya Azam. orang luar. Tapi sebenarnya bila kita, itu adalah salah satu usaha kita lah, yang maksudnya yang menentukan rezeki semua tu Allah lah. Kita secara usaha menggunakan tools yang ada, yang Ikhtisas sediakan ni untuk kita marketkan kita punya plan lah. Maksudnya rezeki yang Allah bagi tu tak kira bertebaran luas kan. So mana Rezeki kata kita semua lah. point Kak Umi sekarang ni adalah tools ataupun dari segi marketing material. Marketing Betul? material yang sediakan Marketing Ikhtisas material kita di gunakan Ikhtisas sebaiknya insyaAllah. telah disediakan. So ini antara peluang yang Kak Umi nampak lah. Kalau tidak nak kena buat ikhlas sendiri, betul? Sebelum tu memang macam mana nak buat Canva apa semua kan, memang kita macam kita nak buat marketing lagi, nak buat poster lagi kan. So sekarang ni Alhamdulillah benda-benda yang macam ni banyak membantu lah sebenarnya, mencepatkan proses kita untuk closing, untuk buat kerja, kita sharing info dengan klien kan. Mungkin Kalau boleh saya tanya Kak Umi, peluang dari segi career grow macam mana pula dekat Ikhtisas? Faham tak maksudnya dari segi naik pangkat dan sebagainya. Mungkin Kak Umi nampak di Ikhtisas ni peluang sangat tinggi untuk kita bergelar sebagai seorang leader dan sebagainya as seorang JD. sebenarnya dalam Ikhtisas ni dia dah susun dia punya structure-nya. Kalau macam kita follow the structure tu betul-betul, InsyaAllah kita boleh dapat income yang boleh dilegasikan, yang dikatakan oleh pihak Ikhtisas kan. So secara tak langsung kita, bila kita follow the step tu, berapa case setiap bulan, kita ada buat rekrutmen, InsyaAllah apa yang Ikhtisas dah buat untuk kita, structure tu kita akan boleh achieve lah macam itu. Dan saya juga berusaha, doakan juga untuk saya sebenarnya untuk berusaha juga untuk buat rekrutmen, untuk sama-sama kita, the main point kita nak bantu sama-sama kita dapat income yang banyak lah. Kalau contoh daripada sebelum ni tak boleh bayar zakat, kita boleh macam membayar zakat untuk bantu-bantu orang yang asnaf kan. So macam daripada segi itulah kita boleh bantu dia orang untuk join juga Ikhtisas untuk gandakan lagi pendapatan ni sebenarnya. Okey, so, baik. Tak langsung. Baik, Kak Umi, saya nampak macam ada orang nak tanya tu. So saya buka ruang dulu. Kita ada 24 mata mandang sekarang ni. So saya buka ruang dulu mungkin selingan sebelum saya habiskan soalan-soalan kepada boleh, silakan. kita. Ada siapa-siapa tak yang nak bertanya kat sini? Silakan. Assalamualaikum. Siapa tu? Waalaikumsalam. Kak Kila. Alright, Kak Kila, kat mana tu? Kak Kila tengah bersantai-santai di tepi kolam. Jangan lupa buat badar. Okey. Ini tak perlu Soalan badar apa ni. tu? Okey, teruskan dengan soalan. Syakila Muhammad Yusof. Okey, sebenarnya macam ni, tengok bila dengar Umi punya background dia sebelum ni pernah bekerja di legal firm apa semua tu. Maknanya kalau bila dia dalam takaful ni untuk orang kata buat benda-benda yang kita sedang buat ni, dia macam tak ada masalah. Masalah apa yang dalam takaful ini yang tak dapat diselesaikan ataupun berat sangat rasanya? Masalah ke mana? Daripada kita ke macam mana tu? Daripada kita, masalah kita dengan klien lah, dengan klien yang macam agak berat lah selama berkecimpung dalam takaful ni. Berat berat tu rejection lah sebenarnya. Dulu kan Kak Syakila, saya memang kalau macam kena reject tu, ya Allah, rasa macam ya Allah, tamparan lah kiranya kan. Tapi bila macam kita, macam dulu asalnya saya macam saya suka sangat booth. Bila booth ni kita jumpa pelbagai ragam manusia tau, pelbagai ragam jenis klien. So daripada segi sebenarnya ada juga benda-benda yang kita belajar dalam kelas tu, baguslah point-point yang kita akan gunakan. Tapi the real is bila kita berdepan dengan klien tu, itulah rintangan dan cabaran yang kita nak hadap sebenarnya. Dan masa mula-mula jadi ejen tu memang benda tu memang ya Allah katakan. Saya rasa macam nak menangis, saya macam tak nak dah buat takaful ni sebenarnya. Ada rasa penyesalan ke waktu mula-mula? Macam mana? Ada rasa penyesalan ke waktu mula-mula? Penyesalan. Terpaksa. Rasa macam ya Allah. Ada tak rasa nak undur diri tu? Tapi macam Kak Umi sendiri, macam sebelum ni memang bila leader kita jauh, macam leader dulu di Johor, memang kita bergerak sendiri. So macam nak tak nak kena join mana-mana team
untuk join booth Takaful ni. So macam yang RRN baru, so jangan rasa macam segan untuk join mana-mana booth ni kan. Kalau contoh you pergi KL, rasa nak join yang KL punya booth ke Central ke, join je. Sebab kita daripada situ, kita bergaul dengan semua apa tu, kalau dulu orang kata Southern apa semua kan. Betul. So memang kau memang meredah, kenal di mana-mana yang ni memang nak join. Kalau ada booth kosong ni memang kan muka tebal lah, memang nak join. Sebab kita memang kena cari sendiri. Sebab kita leader jauh, kita memang kena cari inisiatif sendiri untuk, kalau tidak, kalau kita duk hadap macam tu sedih je kan, memang tak adil lah kat sini hari ni. Jadi Kak Umi punya leader sebelum kira berjauhan dengan tempat Kak Umi sekarang lah, betul? Ya, Sebelum ni lah sebelum tu. Tapi benda-benda tu adalah proses untuk kita sebenarnya, untuk proses kita lebih kuat kan. So macam mematangkan kita, rejection tu bila orang cakap macam tu, apa nak ready nak cakap, nak tepis. Tapi bila kita dah cukup ilmu tu, kita dah banyak pengalaman tu, insya-Allah kita akan relax je. Orang kata okey, kalau tak nak pun tak apa, insya-Allah ada rezeki. Dia bukan yang itu, macam mungkin Allah tak nak kita untuk apa tu, ada hubungan dengan klien tu lah, maksudnya kita nak servis dia ke whatever, adalah hikmah di sebalik tu. Dah sampai satu tahap kita kena macam tu lah. Maksudnya bila orang reject tu, so tak ada masalah. Kalau nak sedih pun jangan lama-lama lah. Sekejap je. Ambil wuduk, solat sunat, lepas tu cakap minta kekuatan tu balik pada Allah. Itulah yang Kak Umi buat. Sebab kalau kena reject, cepat-cepat ambil wuduk. Sebabnya syaitan tu suka kan. Suka dia kata kau jangan buat, kau jangan approach lagi. Itu macam cabaran untuk kita lah. Tapi orang lain tak boleh nak handle bagi pandangan tu boleh lah. Tapi nak menghadap tu, nak hadapi rintangan tu, kita lah sebenarnya. Tapi sebenarnya hikmahnya, Allah tengah katakan you kena kuat. Walaupun you leader you jauh, you kena kuat dalam apa keadaan pun, Allah ada bersama kita, insya-Allah. So jangan rasa macam sedih kan. InsyaAllah doakan sentiasa ada orang yang baik-baik hadir bersama kita untuk buat kerja ni sama-sama, support kita. Nanti Allah datangkan benda tu satu-satu. Tu kalau ada komen, saya baca komen sikit Kak Umi Fahami daripada Shaniza belum Cik Maliki kita, pencerahan yang baik daripada JAD Puan Umi. Terima kasih Cik Maliki. Dan ada juga yang Kak Shaniza fahami konsep rezeki, kita akan redha. Betul Kak Umi Betul. Kan setuju fahami konsep rezeki, kita akan redha, insya-Allah. Terima kasih Hajah Shaniza. Okey, kita kembali. Terima kasih kepada yang bertanya. Ada satu soalan lagi boleh bos? Saya simpan selepas ini, boleh? Saya simpan. Saya simpan Puan Sakilat untuk selepas ini. Okey, kita teruskan Kak Umi sebab dia makin rancak Puan Sakilat boleh selepas ini Alright. So, Kak Umi, macam ni, kita pun tahu Kak Umi dengan Ikhtisas dari segi aktiviti, semua program-program yang kita anjurkan, memang Kak Umi kalau tak ada arah melintang memang sentiasa akan ada lah kan. Dan kalau meet ataupun qualify dari segi merit, memang Kak Umi insya-Allah akan ada lah. Cumanya saya tertanya-tanya Kak Umi, mungkin Kak Umi boleh kongsikan dengan rakan-rakan kita pada malam ni, di antara banyak-banyak program selama Kak Umi berada dekat Ikhtisas ni, mungkin boleh share apakah program ataupun aktiviti yang paling Kak Umi ingat ataupun memberi kesan dalam diri Kak Umi lah dekat Ikhtisas ni sebenarnya. Kenangan manis mungkin ada? Program pun boleh ataupun aktiviti, tak kisah. Okey, aktiviti program program yang paling kita seronok dan macam apa tu RN lain suka adalah macam meraihkan rakan-rakan niaga kita yang berjaya lah. Asyik. Okey, yang Kak Umi ingat sebelum ni? Okey, sebelum ni untuk yang masa-masa awal penubuhan Ikhtisas dulu, reward yang pertama lah kiranya Ikhtisas bagi untuk pencapaian ke Korea. Tapi masa tu kita tak dapat pergi Korea sebab PKP kan. Okey. Jeju bukan Jeju kan? Jeju Island. Jeju, yes. Jeju Island, qualified untuk Jeju Island. Tahun berapa tu Kak Umi? 2019 ke? 2020? 2020 ya, kita start COVID kan 2020. Jeju, yes. So macam kita tak boleh nak fly ke Korea. Okay. So tapi alhamdulillah Ikhtisas masih lagi meraihkan, dicuba juga untuk meraihkan rakan-rakan niaga dia yang berjaya kan. Alhamdulillah tanya juga yang mungkin ada yang berjaya pada masa tu tapi diraihkan juga di Pulau Langkawi, alhamdulillah. Okey. So selain tu ada juga macam aktiviti untuk apa tu,
Super Accessible Club tu. Okay, Okey. SSC, alright. SSC Club tu, kalau boleh rakan-rakan kita yang masih macam masih lagi on the way lagi nak pergi ke SSC Club tu, teruskan usaha sama-sama kita kan. So Alhamdulillah kalau ada rezeki kita pergi trip sama-sama untuk meraihkan rakan-rakan kita yang baru. Itu pencapaian yang macam saya rasa macam tak ada lagi lah macam sebelum ni pencapaian juga macam tu untuk meraihkan SSC Club. So Ikhtisas ada sediakan untuk apa tu pencapaian tu dan trip yang kita akan enjoy lah meraihkan rakan-rakan yang welcome to the club macam tu lah. Baik, betul. Gathering lah, SSC gathering Maksudnya ini yang SSC gathering tu Kak Umi, betul? Betul. Okey. Dari segi aktiviti, okey, sebab tadi Kak Umi selalu maklumkan berkenaan dengan suka boot dan sebagainya kan. Boleh tak Kak Umi kongsikan dengan rakan-rakan kita yang lain apa yang bestnya apabila join boot? Sebab Kak Umi cakap tadi kalau ada boot ke apa ke janganlah segan silu join. Best. So kita nak tahu daripada mula Kak Umi sendiri, kenapa Kak Umi rasa pergi boot tu best? Apa sebenarnya yang Kak Umi boleh kongsikan dengan kita? Best tu satu, the first thing untuk yang sebab daripada situlah permulaan Kak Umi sebenarnya untuk memberanikan diri untuk berdepan dengan klien. Okey. So waktu mula-mula dulu join dengan Ikhtisas tu memang bermula daripada pergi orang kata direct selling lah, maksudnya approach lah, direct approach. Okay. Sebenarnya dalam direct approach tu kita sebenarnya tak macam tak ada beberapa kisah ataupun yang boleh dikongsi waktu ketika buat boot ni yang mungkin salah satunya daripada direct approach tu lah menjadi salah seorang Kak Umi punya klien sehingga kini ada? Banyak. Boleh share. Daripada sebabnya Kak Umi lebih suka macam orang yang tak dikenali daripada macam contoh kita approach setengah orang dia approach family dulu kan. So macam family ni dia tengok kita punya pencapaian dulu baru dia menyusul selepas tu untuk dia trust kita. Tu bagi Kak Umi lah. Mungkin kalau orang lain mungkin dia akan approach that family dulu kan untuk bina macam kepercayaan. Satu macam booth ni contoh kita macam ada macam proper tempat yang proper untuk kita branding kita punya jenama nama untuk kita market kan. So dia nampak macam macam ni lebih proper lah, betul lah tu. Professional lah, boleh proper. Professional lah. Itu pandangan Kak Umi lah. Orang nampak kita wow macam tu kan. Apa ni? Apa Ikhtisas ni? Kan dia nampak. So macam baru kita explain dan detail macam tu. Kalau tidak sama tu dalam contoh kita kalau bersendirian mungkin trust tu kurang sikit lah. Bila kita by team lepas tu baju sama, seragam, cantik kan, bersepakat semua untuk buat booth tu, so macam nampak macam lebih lebih proper lah macam proper dan lebih menarik lah kan. Menarik untuk attract orang datang untuk dengar apa sebenarnya Ikhtisas ni kan. Baik. Faham? Okay, good. So saya buka semula soalan. Kak Kila ada ke nak tanya soalan? Ataupun siapa-siapa lain ada soalan? Silakan. Assalamualaikum. Siapa tu? Assalamualaikum. Ya Umi. Masya-Allah. Kak Zai. Okey, silakan Kak Zai. Okey. Kenalkan diri. Umi Hindu. Kenalkan diri. Okey, saya Puan Zai Ayamur. Okey, Puan Zai Ayamur, silakan. Soalan. Okey, saya nak tanya sikit pada Umi. Bolehkah Umi kongsi dengan kami cara Umi jaga hubungan dengan klien supaya mereka terus konsisten bayar caruman setiap bulan? Alamak. Ini soalan baik ni. Dalam erti kata lain saya rasa nak jaga PR kot, Kak Zai, betul ke? Betul, sebab saya tengok Umi salah seorang menjaga PR yang cukup baik. Okey. Jadi saya nak belajar dengan Umi macam mana cara Umi menjaga klien supaya mereka sentiasa setiap bulan membayar caruman tu dengan cantik. Saya rasa soalan ni Umi pandai collect utang. Collect utang. Tapi kan Kak Zai, mungkin saya daripada sekolah dulu saya pegang jawatan bendahari tu cerita kat Cik Lan. Okey, bagus. Okey, silakan Kak Umi kongsikan juga. Sebab kita pun faham. InsyaAllah. Betul Kak Zai. Sebab memang ada minta maaf Kak Umi, saya mencela. Memang ada yang beberapa ada rakan-rakan kita kan. Ini saya share sajalah Kak Umi paling sesuai kalau jadi bendahari sebab dia pandai collect duit.
Kan? Itu yang saya nak maklumkan Suka juga. RN. Suka RN. Jadi kisahnya memang pernah jadi benari lah sebelum ni. Memang tak ada jawatan lain, dia orang memang akan tolak benda-hari lah. Masya Sampai Allah. sekarang pun macam kita ada macam sekolah, kita ada macam buat collection untuk bantu kawan-kawan yang macam bila ditimpa musibah, memang untuk collect tu memang dia orang akan, dia lah orang dia. So macam kadang-kadang dia cakap, asal kita akan bagi tugas, ini story sikit lah untuk collected tu. Kadang-kadang bagi tugas, beberapa orang ni akan handle dia orang ni untuk follow up. Lepas tu macam Kak Umi punya memang akan settle awal. Settle awal untuk collect tu. Lepas tu dia kata apa ayat guna. Macam dia orang terus boleh bayar duit dana tu untuk infak lah. Untuk infak bantu kawan-kawan tu. So macam itulah. Mungkin kejayaan kita dan Takaful juga main peranan kot juga kat situ. Sebab kita tu follow up klien untuk tu. So macam relatednya dengan sukalah. Satu sukalah. Suka untuk sentiasa macam kita nak yang terbaik sebenarnya. Maksudnya kita nak bila macam berlaku sesuatu on point masa tu di cover lah dia punya polisi tu. Kan kita just macam bagi pandangan kadang-kadang klien, polisi yang dia ambil ni kadang-kadang kita ni amanah bukan untuk orang lain, amanah untuk diri kita. Saya selalu remind klien, apa tu Kak Zai, kadang-kadang Cik Sai ni sebenarnya polisi ni amanah untuk diri sendiri. Maksudnya amanah diri sendiri, Cik kena jagalah setiap caruman dan bayaran tu. Kadang-kadang mungkin lah ada macam tertukar kad bank baru, mungkin dia terlepas pandang, just kita remind dia kata kenapa tak tolak dapat SMS semua kan. Ada tukar kad tak? Kadang kita pandai kan, no wonder lah sebab tu tak boleh tolak. Tapi tak apa, bila dah tertolak tu macam saya memang suruh dia buat sendiri. Bayaran Jompe tu saya bagi step-step dia. Saya kata cik mesti belajar buat sendiri untuk ni sebab ini amanah untuk diri sendiri. In case saya masih hidup, saya boleh teruskan untuk tolong untuk buat payment tu. Tapi kalau contoh anda saya pergi dulu, cik memang kena buat sendiri untuk step-step tu. Kita memang kena ajar klien untuk buat payment macam contoh tak boleh potong, terus buat Jompe. Kita remind kat dia. Kalau dapat SMS yang tak kan ada tak boleh tolak deduct tu kan. Kita terus ajar by step-step Jompe kita kan nak bagi dekat dia tu macam mana nak buat. Bila kita dah ajar sekali, so dia kan next time bila dapat SMS tak boleh deduct, dia akan terus buat payment tu. Faham. Cumanya Kak Umi kan, apabila itu yang Kak Kak Zai Umi tanya, okey, terima kasih. Cumanya Kak Umi, saya kadang saya tertanya-tanya, mungkin Kak Umi ada ayat tersendiri, sebab tadi tu dari segi teknikal betul bagaimana sesebuah polisi tu tak dapat ditolak disebabkan sekian. Kak Umi bagi penerangan kat dia, mungkin dia punya expiry date ke dan sebagainya kan. Cumanya bagaimana pula kalau Kak Umi nak bagi, of course kita pun apabila minta payment ni kan Kak Umi, setuju ataupun tidak, kita tak nak bagi nampak dia sangat orang kata macam collection department bank lah. Kak Umi pernah kan kalau collection department bank call macam mana Kak Umi tahu dia memang tak ada bagi Chan punya kan. Dia kata apa you ada, kalau you ada tu you siap gadai pun kena bayar kita orang punya outstanding balance. Betul. Tapi kita ni sebagai perunding Takaful Kak Umi, saya pasti dan yakin Kak Umi ada cara tersendiri untuk nak menyedarkan dia kenapa dia perlu bayar. Betul tak Kak Umi? So boleh tak kongsi dengan kita antara ayat-ayat yang Kak Umi boleh share macam mana, kenapa perlu untuk dia bayar? Selalunya lah. Ayat ni biasanya yang ayat yang amanah tadilah. Amanah itu antara dari segi kebaikan, kenapa untuk kebaikan untuk dia ada? Kebaikan untuk dia. Kita nak dia dilindungi lah sewaktu musibah tu berlaku. Kita tak nak, contoh saya kata contohlah in case dalam kes kematian lah, kalau contoh benda tu tertunggak ataupun tak dibayar pada bulan tu, so waris akan datang tanya kita. Sebab dalam polisi tu saya kata Kak Umi cakap memang ada nama kita as agent dan kontak nama kita. So waris akan kontak kita kalau boleh nak dia memang mengharapkan sesuatu untuk kita dapatkan duit ataupun duit hibah dan sebagainya. Tapi Kak Umi cakap kita tak nak waris tu macam terkilan dan macam kita tak dapat nak tolong dia. Sebab tu macam saya pun rasa ralat. Rasa ralat tak dapat macam nak tolong untuk next proses tu. Betul. So tapi dalam kes yang terbaru yang macam kes kematian yang sahabat baik kawan Kak Umi tu kan, yang silakan kongsi sikit. Yang tu tapi memang suami dia tak tahulah masa hujung tahun tu memang akaun bank dia tak tertolak tu. Tak tertolak. Tapi dia maksudnya macam tak berjaya untuk tolak.
debit tak berjaya debit tak lah. berjaya. Okay, Kes right. tu lah tukar kad tu Okay. dalam tempoh tu. And Tapi then dia still follow up, dia suruh semak dia punya ni kan, kita still remind kat dia, okey yang ni jangan sampai status tu lapse. Bila lapse macam tertunggak tu nanti memang tak boleh buat apa-apa. Tapi memang bila kita remind tu, alhamdulillah lah mungkin dapat klien yang mungkin boleh menerima lah kan. Kita punya follow up, cara kita follow up tu. So macam, so dia bayar sampai habis, dia bayar advance pula tu sampai hujung tu, sebab dalam proses tu kan kita kata nak urusan submit untuk form atau debit apa semua tu ambil masa lah. Kita takut dalam tempoh tu apa-apa berlaku tak cover pula. So macam kita bila kita suggestkan bayar advance terus untuk bulan seterusnya tu sampai bulan 12 tu dia meninggal, insyaAllah. Dan kira Dalam tempoh tu tuntutan so, semua okey? macam sebenarnya dalam proses tu macam berdebar, ya Allah apa sebenarnya Allah nak kita bantu sebenarnya kan. Dalam tempoh tu macam tak berjayanya potongnya, tapi dia boleh bayar advance dalam tempoh tu, sebab kita cakap kita memang ambil masa untuk proses submit form, untuk proses nak apa tu, nak buat balik kan, untuk pertukaran kad semua tu memang kita kena explain kat dia. Takut nanti kalau kita kata dah submit form tapi tak cover ke apa kan, takut juga jadi proses macam tu. Tapi kita suggest lah untuk bayar advance dalam tempoh tu. Kita harapkan sesuatu dia punya polisi tu berjalan dengan cantik lah sebenarnya. Tapi alhamdulillah lah bulan 12 tu dia bayar terus, Allah ambil lah ya, macam tu. So keajaiban kat situ kita dah boleh bantu dia walaupun dalam keadaan kawan tu suri rumah, anak 3 orang masih kecil, yang kecil 3 tahun. So kita dapat bantu dia sebab itulah. Ini antara pengalaman bagi saya, Kak Umi, ini antara satu pengalaman boleh saya sebut sebagai pengalaman manis jugalah, sebab kita dapat bantu. Sangat manis sebenarnya. Sangat manis sebenarnya kan. Sangat manis sebab kita rasa macam itulah menafkah terakhir yang kita boleh bantu untuk kita, amanah kita, tugas kita lah. Lepas tu sampai cakap kat adik, ini antara tugas yang terakhir kita selesaikan apa yang suami dia amanahkan untuk dia lah. Suami memang air mata tu memang kawan baik kita kan. Betul. Maksudnya macam feel yang macam sangat best lah. Kalau contoh kita setakat nak bantu, kita boleh hulur daripada duit dana yang kita orang buat, yang sekolah punya tu kan. Memang kita ada infakkan, itu tambahan lah, sedikit tambahan, tapi tak adalah sampai 89,000, 90,000 kan. Dia punya total tu polisi baru berjalan 2 tahun. InsyaAllah. Dalam tempoh tu pula ada pula tertunggak begitu kan. Kita suruh dia bayar advance supaya dilindungi. Sebab kalau kita fikir kalau dia dah masuk ward, macam ni dia nak bayar kan? Kalau kita masuk kita. Jadi yang menguruskan untuk buat pembayaran tu adakah isteri dia ataupun suami dia sendiri? Suami dia, tolak akaun suami dia. Tolak akaun suami dia lah seperti dia. Ambil pun tak banyak lah, dalam dia kata saya mampu setakat 110 lah. Macam tu. Lebih kurang macam tu Kak Umi buat. Sebab style Kak Umi akan macam ni ya, kita tak boleh letak macam contohlah quotation yang tanpa dia punya kemampuan. Satu, kita kena tengok dia punya pendapatan dulu. So macam komitmen dia, baru kita bagikan kita punya solution kat situ lah. So tak ada paksaan. Kalau rasa macam bersesuaian dan sesuai, tak membebankan, baru boleh sign macam tu untuk decide untuk ambil takaful. Alright, terima kasih. Okey, seterusnya Kak Umi, mungkin dah soalan pun dah dekat ujung-ujung, sebab saya pun akan buka semula sekejap lagi kepada kita punya penonton, right? Ini berkaitan dengan replacement of certificate ROC. Kan saya nak share sikit. Bukan nak share, saya just nak minta pendapat Kak Umi lah. Sebab kita pun tahu ROC ni memang salah satu perkara yang memang, kalau ikutkan tuan-tuan dan perempuan ni ada 28 mata mandang ni, kalau boleh tolong semak betul-betul pelanggan-pelanggan kita yang kita nak approach dan sebagainya. Adakah mereka ni memang dah ada CJ dan sebagainya. Jadi untuk Kak Umi sendirilah kan, untuk Kak Umi sendiri, yang saya rasa Kak Umi memang saya pun pernah deal dengan Kak Umi sendiri beberapa kes-kes yang ada berlakunya ROC. Jadi setelah mengambil iktibar daripada pengajaran tersebut, boleh tak Kak Umi share dengan kita macam mana selepas itu, adakah cara untuk Kak Umi nak mengelakkan daripada berlakunya ROC ni Kak Umi? Untuk Kak Umi sendirilah, adakah Kak Umi betul-betul check ke ataupun macam mana?
Okay, sebelum tu kan bila adalah macam benda-benda ROC ni pun memang dah kita terjadi lah. So Betul. kita share lah, kita share apa yang kita dah lalui tu. So macam Sorry, apa yang sebelum tu paling Kak Umi minta penting. maaf. Sebab apa tak salah saya antara sejarah Kak Umi dengan pihak Ikhtisas pun memang kes yang orang kata besar juga. Sebab apa kita dapat orang kata appeal kan. Kan. Jadi Kak Umi pun memang dah ada kisahnya. Boleh tak share dengan kami? Selepas pada kisah tersebut, bagaimana Kak Umi ambil pendekatan untuk nak mengelakkan ia berlaku lagi atas kes tu? Sebenarnya ROC ni bukan saya seorang lah, mungkin ramai Yelah, juga betul. lah yang Asia menghadapi yang benda yang sama kan. Tapi just macam kita, apa yang saya belajar pada kat situ untuk ialah perkongsian kita bersama-sama. The first thing kita kena check lah. Dia check, tanya dulu klien sebelum dia sign up yang baru tu. Kita kena tanya dia adakah sebelum ni ada ke tidak menyertai takaful, segi takaful. Kan? Kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang lain ni kadang-kadang dia tak ingat dia dah ada dengan takaful sebelum ni dengan ejen lain. Lepas tu dia apply, tengok-tengok ada plan hibah pula bagus, ada offer 300 allowance hospital, 500 hospital, macam menarik. Betul. So dia terus automatic nak top up. Tapi di sebalik tu kita tengok polisi yang sebelum tu ada macam gitu piar. Itu yang merosakkan kita punya ROC sebenarnya. So yang apa yang kau belajar sekarang ni kena buat survey sikit lah dengan klien-klien kita sebelum buat permohonan baru. So make sure bayaran yang sebelum tu dia bayar cantik lah. Kadang-kadang dia dah terminate polisi dalam tempoh sebelum setahun ya Cik Lan. Biasanya dia akan tempoh jadi 12 bulan. ROC juga. To be exact Kak Umi dan rakan-rakan kita yang lain, bukan 12 bulan saja, dia betul-betul ambil 365 hari ya sahabat-sahabat. Setahun lah, maksudnya kalau kita tak kena cukup check 365 hari, 364 hari pun silap bulan kalau kita appeal pun dia orang masih lagi kalau dia kata tak nak terima kita punya appeal pun boleh sebab dia masih dalam tempoh 365 hari so itu sangat-sangat. And then satu lagi akan jadi ROC daripada kita sendiri. Daripada polisi kita sendiri. Macam mana tu? Contoh sebelum ni dia ada ambil medical card, dia macam tertunggak bayar, banyak juga jadi macam utopia ataupun labs tu belum tempoh lagi setahun lebih. Itu kita kena tunggu ada tempoh menunggu jugalah. Dalam tempoh tu dia tak boleh apply. Macam Tok Mi ada satu kes klien tu, nasib baik dia faham. Dia kata kena tunggu setahun dulu. Sebab ni dalam tempoh ni kalau tidak kena settlekan dulu yang lama ni, kena ambil yang lama lah. Tapi kalau dia kata nak bayar yang lama pun banyak juga ni kata kan. Tapi tak apalah, saya sabarlah tunggu. Alhamdulillah lah dia masih maintain. Tunggu selepas 13 bulan Kak Umi datang balik dekat dia. Kita dah bagi kita due. Maksudnya kita dah kira siap-siap untuk dia. Okey, tahun depan contoh, tahun 2023 bulan 2 contoh, dah boleh apply baru. Remind kat dia. Lepas tu dia automatic nanti akan contact kita balik sebab kita dah remind dia macam tu. Ini antara satu kes sendiri dan kalau macam dia akan jadi ROC juga untuk bila ada pending untuk polisi sebelum tu. Macam tu. Sebab apa yang menyukarkan kita Kak Umi dan juga sahabat-sahabat yang lain adalah apabila ROC tu dia punya outstanding tu bukan sikit-sikit, dah lama, dah 3-4 bulan. Jadi bila dah 3-4 bulan kalau kita nak minta prospek tu bayar, memang dia akan jadi kesukaran buat dia lah. Sangat-sangat terbeban lah. Betul. Macam yang kita pernah discuss sebelum ni Kak Umi kan, yang mungkin ada 4 bulan, 5 bulan dan sebagainya lah. Jadi macam Kak Umi sini pengalaman ni adalah beliau boleh tunggu sampai tempoh tertentu dan dia kontak balik. Itu relationship tu kena kuat. Kalau sebelum tempoh tu kita tanyalah khabar, janganlah macam contoh diam je kan, baru nak closing baru nak kontak kan, tak naklah macam tu. Betul. Kadang-kadang kita tanya khabar dia apa semua, birthday dia kita PM walaupun dalam tempoh tu kita tak ada commission pun kan, contoh kan. Tapi kita still contact dia juga. Kadang-kadang yang terbaru tu dia kerja kantin sekolah kan, kita nak jumpa cikgu. Tapi dalam dia lah yang kes yang terbaru tu yang ROC. Yang ROC daripada polisi sendiri nak apply baru. So dia sanggup tunggulah, alhamdulillah sanggup tunggu dan dah enforce dah polisi dia. Terbaik, walaupun agak mahal sikit sebab dia kata Kak kenapa mahal, dia kata sebab yelah dulu punya masih muda, sekarang ni macam dah ada peningkatan sikit lah faktor usia kan. So kadang-kadang dia pun faham lah. Kata kalau contoh nak yang murah sikit memang kita bagi tanpa rider tu.
Lepas tu dia fikir balik, dia akan ambil yang mahal sikit tu. So macam dia faham faktor umur untuk peningkatan tu, maksudnya masa sebelum tu masa usia muda, dia explain satu persatu lah. Kalau contoh dia nak yang sama juga harga lama, kita akan buang. Kita akan pangkah dekat dia punya yang tambahan rider tu kan. So nampak, ya Allah, kata kenapa tak ambil yang ni, Lepas tu masukkan balik pampasan tu. Beza tak banyak pun. Ambil je lah, ambil semua. Betul. Penting terima kasih untuk respon tu Kak Mei. Cuma saya just nak pesan sikit kepada semua rakan niaga yang dalam ni. ROC ni sangat-sangat penting untuk you all ambil berat. Sebab apa sebab apa dalam satu tahun kita tak boleh ada dua event so kalau dua event you ROC dan valid, memang dia akan boleh mengakibatkan you kena terminate. So ini bukan perkara yang main-main sebab itu adalah ROC ni tujuan dia adalah salah satu langkah daripada Bank Negara untuk mengelakkan kita punya rakan-rakan niaga manipulate. Jadi apabila you dah ter-ROC, kena pula you tak boleh nak validatekan dia adalah genuine case, bukan ROC. Jadi maka dia akan secara tak langsung impact you dan impact income you lah. So tolong berhati-hatilah kepada semua rakan niaga yang ada. Okey, sebelum tu kita pun dah 9.50, ada 10 minit lagi. Saya tak nak panjang terlalu lama. Saya bukakan satu soalan lagi. Siapa-siapa ada soalan? Tadi Kak Kila ada ke? Kak Kila dah pergi mana tu? Ada lagi ke Kak Kila? Kak Kila dah hilang. Tak ada. Alright, atau siapa-siapa lagi mungkin boleh tanya dekat tanya dekat chat. Tadi Kak Umi Cik Maliki dia ada maklumkan kat situ tadi paling selamat ataupun sebaiknya 13 bulan. So 13 bulan. Betul, terima kasih. Maliki dia orang lama dari banyak experience, kita boleh tanya dia. Betul. Okey. So ada siapa-siapa nak tanya soalan sebelum saya lontarkan soalan terakhir buat Kak Umi kita? Ada? Tak ada? Alright, tak apa. Alright, Kak Umi, last soalan untuk malam ni. Ada. Okey. Ratu soalan kita. Silakan Kak Kila. Satu soalan. Ni sebelum itulah kami nak tanya juga lah macam mana Ajar Kecom ni close case besar-besar. Satu besar dekat Syakila. Okey, Kak Umi, soalannya macam mana Kak Umi close case yang orang kata case besar lah. Itu soalannya Kak Kila Close case besar kan? Ya, betul-betul. Okey, ada pengalaman? Kes besar tu milik Allah sebenarnya. Sebenarnya bila kita betulkan niat lah sebenarnya kan. Bila saya, yang kes yang terbaru yang saya close yang terbaru ni, asalnya kita nak cerita pasal wakaf je. Macam poster yang Cik Ila dah buat tu kan. Bila jumpa kawan kuliah kat masjid tu. Orang-orang lama kan. Kongsikan sikit yang tu kalau pergi kat masjid ni bagus juga tau. Sebabnya surrounding kita orang yang 50 ke atas. Okey, so, mana yang 30 ke atas? 50 ke atas tu dia punya caruman dia tak ada 150 tu tak ada. Tapi alhamdulillah lah berjumpa yang sihat, alhamdulillah lah kan. Cuma asalnya tu memang nak bagi wakaf lah sebab kita fikir orang-orang yang mana apa lagi, kita fikir dia dah ada medical card apa semua kan, dia nak prepare apa semua, the point dia nak untuk saham akhirat je lah kan. Tapi the twist is Allah kata kan, dia kata macam dia nak yang medical card pula. Tak sangka pula dia tak ada medical card. Lepas tu? Tapi the point tu dia kata sabar boleh tak buat yang ada medical card. Tapi medical card ni ada ke boleh wakaf ni? Boleh. Tak ada masalah. Contoh hibah tu 50,000 ataupun 20,000 boleh je dalam 10% ke 5% still ada lagi untuk niat kita untuk saham akhirat kat situ. Dia kata macam menarik lah. Buatlah dulu quotation yang apa tu wakaf saja. Dia suruh tengoklah wakaf yang medical card basic saja dan medical card yang tambahan semua rider-rider tu. So ada 3 quotation kita bagi. Masya-Allah. So buat macam biasa, pangkah tu kena buat supaya dia nampak pangkah tu. Pangkah depan dia yang pangkah yang mana tu? Pangkah yang tak ada rider Cik Lan. Dia nak medical card saja kan. Sebab kita tak paksa dia decide. Dia nampak kena tu. Okey, kalau ni ada tambahan penyakit kritikal. Kalau tu beza tak banyak pun. Biasa saya memang akan suruh dia decide. Okey, ni ada 3, decide yang mana. Yang ni ada yang wakaf saja dengan hibah dan wakaf untuk saham akhirat dengan waris. Kat situ ada saving. So yang tengah ni hanya medical card saja. Satu lagi tu complete. All in one. Alright, terima kasih. Adakah menjawab soalan Puan Sakila? Lepas tu dia menjawab. Terima kasih.
Saya buat macam tu je lah Kak Kila. Bagi pilihan, tak ada paksa, tak ada push dia ambil yang tinggi terus, tak. Kita bagi dia peluang untuk pilihan. Dah dia Buat kat mana? Terbaik, Dia terbaik. pun nak So, ambil. satu hari nanti dia tak adalah menyalahkan kita. Tak boleh nak bayar ke apa kan. So memang tu keputusan kat tangan dia. So kita okay betul yang ni. Okay, baru kita sign dan isi detail lah. Macam tu. Alright. Okay. So last, policy review. Sebab saya kenal Kak Umi, memang salah seorang Policy yang memang policy review. Maksudnya adakah okay, Kak Umi ada buat policy review? Maksudnya setelah, sebab kita tahu Kak Umi memang dengan klien-klien Umi memang sangat pandai, orang kata beli jiwa dan sebagainya, right? Tak Memang adalah you sangat. memang pakar beli jiwa lah kan. Masya Allah. Cuma adakah Kak Umi ada buat policy review dengan klien-klien Kak Umi yang sedia ada? Contoh setelah setahun setengah datang balik dekat dia, review balik dan sebagainya. Ada tak Kak Umi? Ini Itu soalan ada saya. lah. Ada Boleh share? Cara Ada. macam mana you approach kepada klien-klien yang sebelum ni? Kadang-kadang untuk review ni, tak semua pun saya sempat buat sebenarnya. Okay. Yang macam contoh saya buat tahun lepas untuk ada GB ni dia daripada education plan anak dia lagi lah, dia dah masuk. Tapi education plan memang dia kata, Sarwah saya nak yang mampu je tau. Berapa cikgu mampu? Tentu dia kata saya dah nak tiga orang ni. Masa tu education plan murah RM80 je. Okay, cikgu boleh je RM80 kalau cikgu nak. So yang bagi dia pilihan untuk decide apa yang dia nak untuk education tu. Tapi kalau contoh kata sekarang punya education dah 150, memang kita letak harga tu 150 lah kan. Kita kata macam dah tak boleh lah sebab kita tengok ialah kos pendidikan semua makin tinggi, apa semua kan waktu-waktu umur, kalau dah lewat sikit dia memang mahal kan. So apa yang kita buat untuk cikgu tu, kita review balik education plan dia sahaja masa hari tu. So bila saya tengah review tu, ada satu polisi anak dia yang macam hampir matang. So cikgu ni memang dia claim lah anugerah kecemerlangan apa tu, memang saya servis lah untuk claim tu. So, alhamdulillah dia pun happy. So duit tu dapat kat dia, dia kata saya bagi dalam 100-200 kat anak saya pun dah okey dah. Yang lain tu saya dapat lah, dia kata. Kan? Okay, kat situ kita review balik. Just macam kita ingat kena ikutkan, kita boleh ingat balik je lah. Dia punya tu basic tu RM10,000. Dulu memang kita bagi basic je untuk education plan. Jumlah pelindungan. So bila kita kata okey cikgu, yang polisi ni anak cikgu ni akan matang tahun depan, so cikgu akan dapat duit ni lah, duit dana simpanan tu lah. Oh ya ke? Alhamdulillah kata. So macam bila polisi ni tamat, anak cikgu dah tak ada dah protection apa-apa. So saya nak suggestkan lah untuk the next coverage, cikgu daripada duit ni habis macam tu je, saya nak buat satu protection untuk anak cikgu untuk medical card yang ada tambahan rider. Sebab apa? Bila dah 18 ni, tak apa ni cikgu bayarkan dulu daripada duit dana yang dia dah ada, dah matang ni. Cikgu je sambung je simpan. Kan? Contoh nanti dia dah kerja, umur 23, 24 dah kerja, tukar terus cara bayaran. So anak tu bertanggungjawab atas polisi sendiri. Dan anak dia tu akan kenal saya jugalah. Anak dia pun saya nak anak cikgu kenal saya, tak nak cikgu sendiri je yang attend saya kan. Kalau boleh hubungan tu biar dia kenal saya. Biar dia kenal saya dan simpan nombor saya. Dan setakat ni anak-anak dia, so ada seorang lagi yang dua tu dah ambil medical card, dah dapat duit. Dah happy dah dapat duit apa semua. So macam tinggal seorang lagi lah untuk tunggu tempoh matang. Untuk kita datang untuk buat review lagi, untuk remind je. Remind tu simple je sebenarnya kan. Kita baca je polisi dalam tu. Kita print kan, kita baca balik review. Lepas tu bila kita tengah explain tu, datang ada cikgu. Biasalah kalau kat sekolah, ada cikgu lain kata, oh ni kata ni, dia cover saya daripada anak si kecil sampai matang. Jadi referral. Masih lagi servis saya. Betul. Macam tu kan. Betul. So macam cikgu lain pun cakap, ambil plan apa semua kan. Daripada situ kita reward lah sikit pada introduce cikgu tu. Dia kenakan kita untuk the new client kat situ kan. Sebenarnya bagus juga bila kita buat acah-acah review tu. Sebenarnya kita attract orang lain untuk dia macam best je dia punya agent explain kan. Padahal kita simple explanation je sebenarnya kat situ. Kita nak refresh balik apa protection yang dia ada. Kata kalau agent saya tak buat pun, kenapa agent you buat? Macam tu lah. Kita nampak buat baik je insyaAllah. Review balik. Alhamdulillah. So penting juga sebenarnya Kak Umi untuk polisi review sebab apa, kadang-kadang bukan apa Kak Umi, sebab apa kadang-kadang kita punya rakan-rakan yang ini, sahabat-sahabat kita mungkin ada yang tak perasan polisi tu dah nak matang dan sebagainya. Mungkin ada peluang untuk dia tambah polisi baru kan.
So itulah saya minta Kak Umi share tadi itu. Alhamdulillah dapat sedikit perkongsian daripada ada tamatnya satu polisi, bertambah lagi satu polisi baru kan. Dan dalam masa Lepas tu Cik Lan satu lagi nak sharing. baik. Kalau contoh kita ada macam klien yang dah ada missing agent. Missing agent, okey. Missing agent, contoh dia dengan takaful ikhlas. Baik. Tak apa cikgu, agent dah tak ada, tak apa. Saya boleh kita boleh minta pihak ASU untuk apa semak balik apa polisi yang dia dah ada ni. Kita batang balik jumpa dia. Lepas kita dah explain balik dia punya apa tu manfaat apa semua tu kan. Bagus cikgu, sekarang kita dah ada plan riba yang dulu cikgu punya protection ni 50,000 60,000 je. Kan? Kita cakap kat dia. And then kita cakap lah kita cadangkan satu plan yang ada, yalah yang contoh sekarang ni dah ada allowance kan, yang lagi menarik kan, daripada plan dulu. Mungkin dulu hibah 50,000 cukup, sekarang kena 100,000 ke atas cikgu. Sekarang meninggal pengurusan harta pusaka saja dah 5-6,000 lawyer dah kenakan pada kita kan, supaya dia nampak benda tu macam tak cukup 50,000 60,000 ni. Diri kita meninggal kan, untuk pengurusan harta pusaka for the next, untuk pencairan aset tu cikgu kena ambil tahu juga semua. Kadang-kadang memang kita banyak harta terbeku di amanah raya tu yang stuck tu sebab the waris tak ada duit untuk start the process. Yang tu macam bila dia tengok macam tu kan, betul juga kan. Mungkin sekarang 5,000 lawyer charge, mungkin 5 tahun 10 tahun akan datang mungkin lebih daripada tu. Sebab di situ kita dapat dia new business lah, walaupun kita rasa macam alahai, kata macam dia bukan klien aku pun kan, tapi jangan rasa macam tu. Ambil je buat review balik untuk polisi yang macam agent dia dah macam dah kena terminate ke, just kita bantu daripada segi amal dekat situ, insyaAllah Allah akan aturkan dia rezeki next rezeki selepas tu insyaAllah. And baik. Alhamdulillah, syukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu antara perkongsian. Kita cukup terima kasih dengan speaker kita pada malam ni, Puan Hajah Umi Salwa. Saya rasa cukup banyak antara perkara-perkara yang boleh dikongsikan bersama dengan kita. Cumanya Kak Umi, kita taklah berhenti dekat sini pada malam ni. Kita akan sambung nanti pada di lain masa. Sebab kita punya masa pun dah sampai ke hujung waktu, iaitu pukul 10 malam. Cuma kita daripada pihak Ihtisas dan juga rakan-rakan yang lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Umi di atas kesediaan menerima jemputan kami untuk bersama-sama kami dalam program Bicara Usaha pada malam ni. Jadi kita ucap syukur jazakallah banyak-banyak. Semoga apa yang Kak Umi kongsi dengan kita pada malam ni akan mendapat rahmat dari Allah SWT. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berada di penghujung rancangan. Saya pun nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Ada berapa malam ni so ada lebih kurang 28. So jangan lupa jangan lupa saksikan kita punya Bicara Usahawan di lain waktu. Support sebab apa, dalam masa yang sama kita Bicara Usahawan memang kita akan bawakan speaker-speaker yang saya janji dan pasti memang akan dapat sesuatu pada tuan-tuan dan puan-puan. Alright, so sehingga kita berjumpa lagi. Saya rasa itu saja daripada saya dan juga Puan Umi Salwa Ahmad. Kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Terima kasih, cuma minta maaf sila atas segala kekurangan. Baik, sama dengan saya akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Umi. Baik. Terima kasih. Apa boleh PM tepi. Tahniah. Jumpa besok. Jumpa esok. Okey. Ya, jumpa besok Central. Baik. Buat mana ni tak boleh. Bos, CPD awal tak ada. Ada tu. Di awal. Dah ada tu. Okey. Baik, selamat tujuh. Next slide. Forward balik. Di awal tu dah laju dah you all check. Encik Azam. Apa dia? Di awal punya ni. Menyambar jengking dan ular, benda takkan berundur. Nyamanlah Arjuna beta, mimpikan yang indah saja. Nanti bila kau buka mata, semua tak serupa. Kan ada satu ketika kau tak tahu mana nak pergi. Jalan betul ananda, tak jelas mata, ambil yang sara duri.
Arjuna beta, biarkan jasad yang luka. Selama Tuhanmu ada, takkan engkau tercela.